Assalamualaikum, salam sejahtera and welcome back to my channel. Nama aku Helmi dan kepada siapa yang dah subscribe aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada siapa yang belum subscribe aku lagi, sila tekan butang dekat bawah. Okey, pada hari ni aku tak nak cakap pelih hari ni sebab topik yang aku nak ceritakan dekat korang semua adalah berkaitan dengan negeri Sarawak. So untuk viewer yang dekat Sarawak, so kalau aku cakap utara mungkin diorang tak faham ke kan. So aku cakap KL lah hari ni. Okey, aku cakap KL. Okey, pada video kali ini umum diketahui 2 hari lepas Sarawak telah menyambut Hari Sarawak. Oleh sebab itulah terpanggil untuk aku nak ceritakan serba sedikit tentang 3 tahun pengalaman aku belajar dekat Sarawak. Sebab apa aku pilih Sarawak untuk dijadikan tempat untuk aku further aku punya degree. Okey, ceritanya bermula macam ni. Aku asal daripada form 6, okey, tingkatan 6. Waktu tu kalau dekat dalam kelas tu boleh dikatakan 50% akan pasang angan-angan untuk belajar dekat UPSI, iaitu untuk belajar dalam bidang pendidikan dan end up sebagai seorang guru. Akan tetapi takdir telah menentukan yang result STPM aku tak sebagus result trial aku. Okey, aku dah setkan kat dalam diri aku rasa mungkin aku tak dapat nak teruskan aku punya target untuk belajar, untuk sambung belajar dekat UPSI tu. Dan aku rasa mungkin ada lagi peluang untuk aku meneruskan hasrat aku untuk belajar di Menara Gading, tapi aku kena pilih U yang dekat Sabah ataupun Sarawak. Oleh sebab itulah bila permohonan UPU tu keluar, aku pun terus isi UPU tu. Aku punya first choice, pilihan pertama memang aku pilih UMS, okey. Dan pilihan kedua aku adalah Unimas lah, Universiti Malaysia Sarawak. Dan apabila tiba tarikh UPU, result UPU tu keluar, dan aku tak terkejut pun sebab memang aku aim untuk Sabah, sama ada Sabah ataupun Sarawak saja, dan aku dapat ke Universiti Malaysia Sarawak. Dan bermula perjalanan hidup aku dekat sana selama 3 tahun. First kali bila aku sampai dekat Sarawak ni, bila aku sampai dekat airport Kuching, sebenarnya aku tak adalah orang cakap, pemikiran aku tak adalah tipikal macam orang cakap, tipikal orang Semenanjung yang selalu cakap orang Sabah Sarawak ni diorang masih lagi duduk rumah dekat atas pokok, masih lagi naik sampan apa semua kan. Aku kalau dekat dalam mindset aku tak pernah terfikir macam tu, sebab aku hanya nak tahu apa yang ada dekat Sarawak sebab aku tak pernah datang kan. So tahun 2013 first time aku jejakkan kaki ke Sarawak. Bila aku sampai dekat airport Kuching tu, kami disambut oleh license officer ataupun LO. Okey, diorang ni merupakan pelajar-pelajar daripada Unimas lah. Diorang merupakan facilitator dekat situ. Okey, diorang diberi tanggungjawab untuk menguruskan kami sepanjang kami berada dekat sana selama 7 hari, sebab diorang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan minggu aluan pelajar ataupun MAP. Okey, 1 minggu untuk kami lah, pelajar-pelajar yang baru sampai ni kan. Okey, untuk guide kami lah. Untuk pengetahuan korang semua, mungkin ada pelajar-pelajar daripada Semenanjung yang akan ke Sarawak kan. Universiti Malaysia Sarawak dia akan menyediakan perkhidmatan bas untuk diorang bawa student-student yang baru sampai dekat airport ni untuk ke universiti. Okey, jadi tak payah risau tentang transport daripada airport untuk ke universiti. Okey, tapi aku datang dengan family aku, jadi aku tak naik bas, aku sewa kereta dekat situ. And then kami bermalam dekat hotel. Untuk first day kami sampai tu memang kami pergi daftar semua, settlekan dokumen semua, and then kami tidur dekat hotel lah. Dan benda pertama sebenarnya yang aku nak tahu bila aku sampai dekat Sarawak ni kan, ada 2 benda yang first bagi aku dekat Sarawak bila aku sampai. Satu, first benda yang aku nak tahu, dan satu lagi adalah first benda yang aku perasan tentang negeri Sarawak. Untuk first benda yang aku nak tahu pasal negeri Sarawak ni, aku nak tahu patung kucing tu sebenarnya besar mana. Untungnya patung Sarawak tu betul-betul dekat depan hotel aku tidur. Sebenarnya ketinggian patung kucing tu dia tak adalah tinggi sangat sebenarnya, sampai kita nak mendongak tinggi sangat, tak ada. Dia tak besar sangat macam yang selalu tunjuk dekat TV kan. Dan perkara yang kedua, okey, benda yang first aku perasan pasal negeri Sarawak ni ialah dia punya roundabout ni memang besar-besar. Dia punya roundabout memang besar-besar. Kalau kita tengok dekat Semenanjung ni, kita susah nak jumpa roundabout yang besar sangat. Okey, yang ni dia punya keluasan roundabout dia boleh menyamai keluasan padang bola dan sampai boleh buat shopping mall dekat tengah dia. Okey, dan ada abang taksi ni pernah bagi tahu aku, dia cakap ada orang polis pernah datang ke Sarawak, and then dia cakap
roundabout dekat Sarawak. Kalau kita gabung-gabung boleh jadi satu negeri Perlis. Okey, dan untuk the second day tu bermulalah dekat situ minggu aluan pelajar, di mana kami ni semua ni nak kena berjalan kaki ke Deta Putra, dewan yang besar kalau selalu buat konsert ataupun majlis graduasi akan buat dekat situ lah. Dan kita semua pelajar-pelajar ni yang terdiri daripada pelbagai kolej. Aku duduk dekat kolej Cempaka waktu tu. Ada banyak lagi kolej. Kita ada kolej BRC, kolej TAS, kita ada Cempaka yang aku duduk, Alamanda, Sakura. Kami semua ni akan jalan kaki pergi ke Deta Putra. Dekat situlah bermula macam mana aku ni nak mengenali kawan-kawan yang terdiri daripada pelbagai bangsa lah. Kalau sebelum ni, kalau dekat Perlis, sekolah-sekolah dekat Perlis ni, kalau habis sangat pun ada bangsa Cina dengan India, juga Siam, Thai lah, okey. Tapi kalau dekat Sabah Sarawak ni, dia dah campur dengan bangsa-bangsa lain, sebab Sarawak sendiri mempunyai lebih daripada 28 etnik, termasuklah Iban, Bidayuh, Melanau dan banyak lagi. Kalau dekat Sarawak, Melayu Sarawak dia tak cakap macam kita tahu yang cakap kita Kamek semua tu. Yang tu Melayu Sarawak. Kalau Iban, korang takkan faham dia cakap. Ada juga kawan-kawan aku yang study dekat U dekat Semenanjung, ada juga yang cakap, macam mana belajar dekat ni Sarawak, kau pergi kelas pergi naik sampan ke apa semua kan. Aku boleh balas balik. Aku cakap, okey, dekat U korang ada tak bowling center? Sebab dekat Unimas kita orang tak payah keluar kalau nak main bowling. Dekat dalam tu dah ada bowling center. Bagi aku fasiliti-fasiliti yang disediakan sangat maju. Untuk minggu aluan pelajar tu, pada malam terakhir akan diadakan MRB, iaitu Malam Rumpun Budaya, di mana mempertandingkan kolej-kolej, semua kolej-kolej kediaman ni. Pertandingan-pertandingan yang ditandingkan adalah akustik, tarian, dan satu lagi aku tak ingat. Aku rasa beruntung, pertama kalinya aku menjejakkan kaki ke universiti, aku diberi peluang untuk menyertai salah sebuah kumpulan ataupun salah sebuah band akustik lah, untuk mewakili kolej untuk bertanding dalam Malam Rumpun Budaya tu lah. Okay, kalau tak silap aku tema waktu tu tema Merdeka. Dan dekat situ aku lebih kenal kawan-kawan, lebih rapat dengan Fesi, okay? Lebih rapat dengan kita orang, banyak buat praktis menyanyi dan main gitar semua kan. And then selepas tamat Malam Rumpun Budaya tu, berakhirlah minggu aluan pelajar. Okey, dan selepas semuanya settle, bermulalah perjalanan selama 3 tahun aku belajar dekat sana macam-macam lah. Alhamdulillah, sepanjang aku berada dekat sana banyak yang suka daripada duka lah. Dan Alhamdulillah aku habiskan masa 3 tahun untuk aku settle aku punya degree, sehinggalah aku graduasi. Okey, ini adalah pandangan aku tentang negeri Sarawak ataupun wilayah Sarawak sekarang ni. Selama 3 tahun aku belajar dekat Sarawak, apa yang aku boleh belajar? Yang paling penting sekali adalah aku dapat melihat satu kebudayaan yang masih lagi diterapkan dekat sesebuah kawasan ataupun dekat sebuah tempat tu. Kalau macam dekat Semenanjung ni masih ada lagi aktiviti-aktiviti kebudayaan, tapi kalau nak tengok yang paling strong dekat Sarawak, memang sangat-sangat strong untuk dia orang punya aktiviti kebudayaan. Dekat mana-mana je korang boleh tengok tarian, sebab dia orang ni lebih kepada tarian lah kan. Korang kena pergi dekat Sarawak Cultural Village, perkampungan budaya dekat Sarawak. Dekat situ korang akan tengok semuanya ada tentang kebudayaan-kebudayaan di negeri Sarawak. Pandangan aku secara peribadi, aku boleh katakan yang dekat Sarawak ni, diorang memang tak pilih kau ni asal daripada bangsa mana, apa pun agama engkau. Diorang akan kawan semuanya diorang kalian sama rata saja. Okay, ini adalah pandangan peribadi aku. Dan untuk racism sangat-sangat rendah kalau dekat negeri Sarawak ni. Aku tak boleh cakap tak ada langsung racism. Aku tak pernah lagi menghadapi situasi rasis dekat negeri Sarawak. Dan kawan-kawan aku yang terdiri daripada orang Iban apa semua ni kan, Bidayuh semua ni, diorang sangat hormat kita punya agama. Contohnya macam sebelum ni aku ada pergi jalan-jalan dengan kawan aku. So diorang akan cakap, "Okey Helmi, kalau kau nak beli makanan, kau kena beli terus dekat kawasan ni, sebab kejap lagi kalau kita naik atas sikit dah tak ada makanan halal." So kalau kita tengok, diorang lebih peka tentang kita punya makanan. Kita ada benda yang certain food yang kita tak boleh nak makan apa semua. Diorang peka benda-benda macam ni. Kalau bab sensitiviti agama memang tak payah risau, diorang sangat menghormati. Of course orang-orang Sarawak ni sangat-sangat friendly dan soft spoken lah. Dan kalau nak tengok orang-orang Sarawak ni pun lebih kurang macam orang Sabah. Dia orang terdiri daripada orang kulit-kulit mereka yang agak cerah. Dan mungkin kalau korang sekali korang tengok, korang ingat dia orang Chinese, tapi tak. Dan pandangan aku tentang makanan pula, okay, aku ni bukanlah food hunter ke apa kan, tapi kalau makanan ni aku makan je apa, macam mi kolok ke apa ke kan,
Satu lagi aku nak tambah tentang sensitiviti agama ni, sampai bila aku nak pergi, contohlah ada hari gawai apa semua kan, diorang akan tanya kita nak datang dekat rumah diorang ke tak. Kalau kita nak datang, diorang akan suruh orang catering Muslim ke. Dari segi sensitiviti agama ni aku nak teruskan lagi. Aku paling suka yang diorang ni sebenarnya diorang ada simpan pinggan-pinggan, mangkuk yang untuk orang Muslim datang makan, okay? Sampai macam tu sekali diorang punya tahap kepekaan terhadap agama seseorang tu. Dan yang paling aku suka sekali tentang negeri Sarawak ni, kalau aku tengok dekat mana-mana pun memang akan ada crime, tapi sepanjang aku 3 tahun duduk dekat sana, aku tak pernah lah menghadapi situasi macam orang cakap situasi yang bahaya ke apa semua, tak pernah lah. Alhamdulillah lah kan. Untuk aku simpulkan, negeri Sarawak ni untuk orang-orang semenanjung sekali, korang tak boleh cakap sebelum korang pergi, korang kena pergi dulu. Benda yang paling aku rasa ralat sedikit adalah aku tak ambil peluang untuk pergi ke pendalaman yang selalu kita tengok dekat TV tu kan, yang sampai nak masuk ke tempat tu memakan masa sampai 2 hari apa semua, nak kena naik 4x4 apa semua kan. Aku tak ada pengalaman tu sebab aku dekat sekolah, aku dekat U aku tak berapa aktif sangat persatuan. Aku lebih kepada macam persembahan muzik apa semua, and then adalah sukan sikit-sikit. Dan kalau dari segi kawan-kawan ataupun pergaulan kan, agak bebas, dan tapi masing-masing masih lagi menghormati each other lah. Okay, diorang ni banyak toleransi. Orang Sarawak ni diorang ni banyak toleransi. Okay, mungkin sebab tu lah kot kita tengok diorang boleh hidup dengan aman. Diorang claim yang diorang hidup secara aman dekat Sarawak. Dan bila kau datang pun kan, memang kau rasa macam okey. Bukan kita nak cakap Semenanjung ni tak aman ke apa kan, tapi bila cuba kau pergi dekat Sarawak nanti ni, kau akan rasa sendirilah. Dan pada video kali ni mungkin banyak lagi benda-benda yang aku tak dapat nak cover. Okay, aku pun masih lagi rolling aku pun tentang aku punya kenangan-kenangan kan. Tapi memang banyak kenangan-kenangan baik lah, kenangan-kenangan yang manis masa aku habiskan masa aku belajar dekat Sarawak selama 3 tahun ni. Okay, itu saja cerita tentang pengalaman aku selama 3 tahun belajar di Sarawak. Dan untuk pengetahuan korang semua, ini merupakan pandangan aku secara peribadi dan apa yang aku observe selama aku tinggal dekat Sarawak lah. Kalau ada benda-benda yang silap, mungkin orang Sarawak ada nak tegur ke apa, aku minta maaf lah. Mungkin ada benda-benda yang aku cakap ni silap ataupun menggores hati, aku minta maaf banyak-banyak. Dan kalau ada fakta-fakta yang nak diberbetulkan, anda boleh komen dekat bawah lah. Okay, dan itu saja untuk video pada kali ini, dan kita berjumpa lagi pada hari yang berlainan dalam segmen yang sama, segmen Sembang Pandai. Dan kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan